Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurniaan Allah, rahmat Allah yang besar kepada kita adalah di mana dia memberikan kepada kita nikmat hidup, di mana nikmat hidup itu kita rasakan itu kepunyaan Allah. Kita benar-benar menyerahkan balik nikmat hidup yang dianugerahkan kepada kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak memiliki hidup dan kita rasakan benar-benar hidup itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tak ada hak kita. Satu kuman pun tak ada. Kita tak merasa ada diri kita. Baru kita akan faham apa itu yang dikatakan tadi mengesakan Allah sampai kepada dinding tauhid yang sebenar-benar, iaitu dinding zatnya. Ya, lagi kita tak sampai dapat membuangkan diri kita betul-betul, masih ada sikit lagi kita rasa ada diri kita lagi, maka kita tak akan dapat kemanisan mentauhid, kemanisan dinding, sampai kepada dinding tauhid yang kamil wa mukamil, yang sempurna kepada yang maha sempurna. Jadi setiap kali mukadimah kita akan bawakan dulu para pendengar yang sentiasa mendengar dengan penuh khusyuk, dengan penuh perhatian, yang dipanggil tadi sami'na, mendengar dengan pendengaran Allah, wa ata'na, lalu Allah mengurniakan ketaatan kepada Allah. Kalau sekiranya kita tidak mendengar sami'na dengan pendengaran dia, maka kita tak akan dapat memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan jadi di summum bukmum huyum fahum lain. Kita akan dikunci, ditutup. Sebab bukannya Allah yang tutup, tapi kita yang menutupi. Diberi pendengaran kita tutup. Diberi penglihatan kita tutup. Penglihatan tu kita tahu penglihatan Allah, tapi kita tutup mengatakan penglihatan kita. Sumum bukmum hum yumfahum la, dan mereka langsung ada hati tak mau mengerti. Jadi dia manusia yang jenis begitu ada, Allah Taala kata. Memang ada, Allah tajalikan gitu. Jadi kita beruntung kita tidak ke situ. Kita betul-betul mendengar dengan pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, berkata-kata dengan kalam Allah, berfikir, bercakap, berkehendak dengan kehendak Allah. Syukur kita kepada Allah kerana Allah memberikan kita kepahaman. Kita tidak memiliki apa-apa. Seluruh hidup kita, apa saja yang ada, semua hak milik Allah. Jadi kita yang diperbuat oleh Allah. Apa saja hari-hari ini, hari-hari dulu-dulu, hari-hari yang ke depan nanti, sesaat depan dan akan datang jauh, sampai kepada mahsyar, sampai selesai semua, masing-masing dah ditempatkan masing-masing di pada mahsyar, selesai, maka itu semua berlaku atas Allah Ta'ala punya perbuatan. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Jadi perjalanan hidup kita, bagaimana kita nak mengolahkan supaya hati kita tetap merasakan ini semua Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusunnya. Tak ada satu pun yang boleh kita kata kita yang menyusun. Tetapi kalau kita tak duduk di situ salah satunya, maka kita akan mengatakan aku
Mana akunya tu tadi itulah azab. Akunya tu tadi azab. Mengaku akunya tadi. Bukan mengatakan dia yang ada, semua kita tak ada. Tapi aku tadi dua. Ada Allah yang memang ada hak dia, memang dia aja. Kita pun mengaku juga ada. Masih. Ada dua penceritaan. Seolah-olah Allah dah menceritakan qada dan qadar, baik dan buruk. Tapi kita selitkan baik tu seolah-olah kita lah. Dan buruk tu kita memprotes. Jadi ada perbalahan di situ. Gitulah manusia ni memang suka banyak berbalah, berbantah, mempertikaikan bila sesuatu yang tak sesuai dengan diri tu. Jadi kita bila ada pelajaran ni, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu taala ketakwaan. Ketakwaan tu apa saja yang dia datangkan kepada kita akan pergi ke kanan dan kita mentaati. Takab wow. Imam Junaid Al-Baghdadi kata takwa ni takab 3 huruf dia. Takaf wow, takwa. Jadi ketakwaan dia pertama taat, kedua tadi qanaah tu apa saja dia dah buat, apa usaha ikhtiar semua Allah suruh semua cantik, dia merasa cukup apa yang banyak mana sikit ke banyak ke tetap dia rasa cukup. Warak tu menjaga diri dia jangan sampai mengaku tu warak nama. Kadang-kadang warak pun kita tak faham pun warak. Apa tu warak? Kita tengok orang alim sikit, warak dia ni. Apa tu warak? Warak tu dia dalam diri dia menjaga tak ada buat pengakuan ada diri. Dia berjalan, dia angkat takbiratul ihram, dia bercakap sentiasa dalam keadaan tidak merasa ada di diri. Tu tadi kau kata tak ada diri kau, tapi kau cakap tadi. Tu dia lah cakap. Kau tadi kau berdiri angkat takbiratul ihram, aku tengok kau ya. Itu bukan aku, dia lah yang aku tak ada kudrat. Ini semua sifat jalal, sifat-sifat dia punya kudrat, iradat itu semua. Jadi bagaimana kalau kita dah dapat olahkan makna diri kita berada di dalam keadaan yang dipanggil tadi hamba-Nya yang bersifat yang dikatakan sifat Ar-Rahman. Dia berjalan di muka bumi dalam keadaan lemah lembut, rendah hati. Bila ada orang-orang yang kufar, orang yang jahil, orang yang menyapa dalam keadaan yang jahil, dia tetap mengucapkan itu sifat-sifat orang yang dah betul-betul dia tidak ada kedirian. Rasulullah SAW di baling batu, di ludah, di macam-macam kan, tapi dia hamba Ar-Rahman, bersifat tuh. Dia akan sentiasa apa saja orang buat dengan dia, dia akan balaskan dengan assalam. Dia balaskan dengan assalam, selamat dan sejahtera. Itu ciri-ciri dia. Lagi dia orang buat tak elok, lagi dia doakan balas. Ya Allah, dia tak tahu ya Allah. Jangan apa-apakan dia ya Allah. Dia ludah aku, dia pukul aku, dia buat macam-macam dengan aku ya Allah. Sesungguhnya dia tu tak tahu ya Allah. Kalau dia tahu dia tak buat, jangan kau apa-apakan dia Allah. Kalau kau bagi dia petunjuk, kau maafkan dia, bagi dia sedar ya Allah, kau lagi Maha Pemurah kau ya Allah. Ya Allah, dia pujuknya Allah Ta'ala pula. Kekasih dia, hamba Ar-Rahman. Hamba dah jadi sifat Ar-Rahman tau. Hamba yang mempunyai sifat Ar-Rahman ni, dia bersifat universal, maknanya menyeluruh. Mana saya nak cakap dia ni? Dia dah tak reti lah diri dia tu. Dia tahu tugas dia tu. Kau nak buat macam mana dengan dia pun, yang penting dia aku kerja aku pemurah, memberi kemurahan
Allah punya sifat. Ar-Rahman, Allah punya sifat. Kita tengok hamba-hamba Allah, kita tengok. Ada yang hamba-hamba Allah yang melacur, yang buat maksiat 30 tahun. Tapi Allah bagi tak rezeki lagi. Dia nak apa pun Allah ada Allah Ta'ala nak kisah. Saya dulu jaga orang tu dekat-dekat 2 tahun ni saya boleh bertahan. Tolong bayarkan rumah sewa dia apa. Saya bukan nak kata saya baik, tapi ketahanan saya sampai 2 tahun. Lemah betul. Satu hari tu dia buat yang tak elok dengan saya. Dah mula slow saya nak bayarkan rumah sewa dia. Dia buat lagi tak elok. Dah berkurangan saya punya. Bagi juga, tapi keikhlasan tu, bentuk Ar-Rahman yang kita nak tunjuk, sifat Ar-Rahman tu dah berkurangan. Bagi juga, tapi mula-mula bagi, lepas tu kedua dah dia dah berpaling sikit. Dia tak tetap. Satu hari tu saya teringat, ya Allah, macam mana engkau ya Allah, para pelacur orang buat maksiat 15 tahun 20 tahun terus istiqamah hari-hari. Engkau dengan tak ada perasaan marah, tak ada apa, ya Allah, kau sabar ke apa, aku pun tak faham ya Allah. Kau bagi terus ya Allah. Tanpa kau ada sekat dia punya rezeki ya Allah. Ya Allah, saya cakap, Allah punya kesabaran, Allah punya sifat Rahman, pemurah dia. Jadi kita bukan senang nak cakap. Kita kata kita dah beramal. Ar-Rahman tu sendiri pun. Semalam saya cerita Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ar-Rahman dia nak jadi hamba Ar-Rahman, nak bawa Ar-Rahman dia, pemurah. Orang tua datang tongkat minta duit, kita bagi. Ya lagi datang lagi seorang lagi, kita bagi. Ya lagi datang seorang lagi, kita bagi. Masuk 4 kali dah mula hati kita. Kedai ni banyak pengamis ke ni, ada mula hati kita. Tapi kalau hamba Ar-Rahman, dia membawa sifat Ar-Rahman, dia dah terbiasa. Dia dah terbiasa. Dia nampak semua ni adalah perbuatan-perbuatan Allah. Untuk nak tengok ada tak sifat Rahman kau tadi. Kalau betul kau bawa watak hamba-Ku yang bersifat pemurah. Hamba yang Rahman dia bersifat pemurah, dia tak ada marah, dia tak ada apa. Cuma dia menegaskan. Bukan maknanya dia tak ada marah, dia menegaskan. Kalau dia nampak kemungkaran, dia akan tegah dengan kekuatan. Kalau tak mampu kekuatan, dengan percakapan. Tak mampu percakapan, yang kita salah faham pula mana Ar-Rahman ni, dia Rasulullah lah, dia time tegas, time nak pergi perang. Kalau boleh dia elakkan, tak nak. Dia kena faham, hamba Ar-Rahman dia gitu. Kalau boleh dia elakkan. Tapi kalau dah terpaksa, dia akan. Tapi dia bawa watak gitu. Orang ludah dia, orang maki amun dia, dia tetap balik solat hajat. Ya Allah, jangan apa-apakan dia. Kalau kau ampunkan dia, kau bagi dia petunjuk, ya Allah, engkau lagi bijak sana ya Allah. Dia pujuknya Allah Ta'ala. Dia tahu kalau kekasih dia diusik, Allah akan tapi dia cepat pujuk. Subhanallah. Jadi bumi ni beruntung ada orang yang bersifat hamba Allah Ar-Rahman, membawa sifat beruntung. Sebab kita telah dihujani oleh rahmat Allah. Ada seorang yang manusia yang bersifat gitu, satu negeri akan dilindungi oleh Allah. Kalau nak turun malapetaka, nak turun ada tadi dia kata taufan ke apa benda bentuk yang akan merosakkan, Allah akan tahan. Allah akan letakkan ke tempat lain. Sebab apa? Dia bersifat gitu. Kalau dia nampak dia sifat pemurah, kalau dia nampak tak betul, dia akan tegur. Bukan kata Rahman ni peduli, dia tak peduli orang buat maksiat ke, bukan. Salah tu. Hamba Rahman tu dia punya sifat pemurah dia sampai dia menegur dengan keadaan yang ada tangan, keadaan perbuatan, keadaan mulut,
keadaan hati selamat. Dia berjalan di muka bumi dalam keadaan orang buat macam mana dengan dia, dia akan doa salam dia ucap. Salam. Kita tengok, perhatikan dalam kehidupan kita, adakah kita membawa watak tu tadi. Kalau kita ada maknanya sifat tu tadi, kita akan sentiasa dibawa oleh Allah, berhadapan dengan Allah, berkehidupan dengan Allah. Dan orang yang bersifat Rahman ni, dia ada kelompok-kelompok dia, Allah Ta'ala kata. Sebab dia akan bagi satu kelompok. Contoh macam para sahabat lah. Rasulullah tu sifat dia Ar-Rahman, hamba Allah Ar-Rahman, kerana sifat dia rahmatan lil memberi sekian alam. Jadi dia ada kelompok dia lah, Allah bagikan. Jadi orang yang bawa watak Ar-Rahman ni tadi, dia ada kelompok dia. Nanti kat padang mahsyar, dia ada kelompok dia sendiri yang Allah Ta'ala kata dia akan masuk rahmat Allah tanpa dikira. Sebab dia kat dunia lagi dia dah hitung tadi. Dia dah tahu ala tuju sebenar dia hidup tadi adalah mentajalikan Ar-Rahman ke pemurah, macam-macam jenis pemurah. Tengok berapa lama ketahanan yang dia bawa, itulah nilai dia. 10 ke 20 ke 30 tak yang penting, kalau dia ada di satu negeri, kawasan tu akan mendapat keberuntungan. Itu tadi. Itu saya cakap tadi, dia ni kalau zaman Rasulullah lah, hamba yang bersifat rahmatan lil alamin. Kalau nanti Rasulullah dah wafat, dia ada orang-orang dia yang membawa sifat, tapi dia bukan Nabi. Rasulullah pun bagi tahu, aku jadi kagum, aku jadi malaikat pun jadi kagum, sebab cahaya dia macam cahaya para Nabi. Nabi-Nabi pun kagum. Siapa dia tu? Dia bukan Nabi. Allah bagi tahu, dia lah hamba Ar-Rahman, hamba yang bawa sifat tak ada pemusuhan. Dia mana pergi orang buat tak elok ke apa benda, dia tetap juga bawa sifat Nabi Muhammad SAW, rahmatan lil subhanallah. Siapa orang tu? Orang itulah yang betul-betul dia mengenal Allah. Dia betul-betul dia kenal Allah, maka dia tak ada perasaan, dia nampak semua ni adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dia tak duduk antara baik dan buruk, dia tak duduk situ, dia duduk dengan Allah, sentiasa dengan pencipta Ar-Rahman tadi. Dia duduk di situ. Dan sedangkan dia menzahirkan dalam kehidupan dia sifat-sifat Ar-Rahman. Kan bismillah tu pertama sebutan, selepas bismillah tu zat tu Allah tu tadi, apa yang dijahirkan? Maka tu Nabi gelaran dia tu rahman atau rahmat. Pemurahnya tadi hingga dia yang membagi yang ada semuanya daripada kemurahan dia. Apa pun terjadinya Lauh Mahfuz, terjadinya kalam, terjadinya apa pun dengan sifat Ar-Rahman, kalau dia tak memurah, macam mana dia nak zahirkan semua? Dia nak zahirkan apa benda? Kita pun tak terzahir. Betul? Pemurah tu memberi rahmatan tu nak apa? Nabi tu bersifat hamba. Hamba yang bersifat. Tapi jangan kita pandang hamba tu tadi, makna kita pandang apa yang ada isi dalam dia tu. Isi dalam tu dia sifat pemurah tu tadi. Itu yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni jangan pandang nama kita, tapi pandang di sebalik nama kita ni apa yang al-insanu sir anasir. Sesungguh manusia tu rahsia. Apa yang ada rahsia dia? Pemurahnya tadi. Jadi kita manusia yang akan mendapat kepemurahan Allah. Apa tu? Hidup kita ni terjadi daripada murahnya dia. Terlampau murah,
terlampau pemurahnya sampai diciptakan hidup. Dan janganlah kita mengaku hidup itu tadi kepunyaan kita. Bila dia buat gitu supaya dia nak menceritakan pemurahnya dia nak ceritakan manusia dia nak menciptakan malaikat, dia nak menciptakan iblis, dia nak menciptakan jin, dia nak menciptakan apa lagi? Apa saja yang kita sebut semua dia menciptakannya atas sebab pemurah. Ya Allah. Kalau tak ada kepemurahan, ada kata dia. Jadi bila dia tajalikan, dia zahirkan, dia manifestasikan tu semua, itu menunjukkan dia aja yang ada. Sebab dia tu pemurah. Ya Allah, kalau kita duduk kat pemurah, dia punya manis dia, ya Allah. Sebab bentuk sifat daripada zat tu tadi, salah satu dia yang besarnya adalah Rahman. Rahim tu duduk kat dalam. Ni kita cerita tadi Rahman dia dulu. Ya? Pemurahan. Pemurahan tu kita tengok orang kaya, dia bagi macam-macam dia. Pemurah kita kata. Pemurah kan. Itu termasuk ciri-ciri orang bersifat hamba Allah yang Ar-Rahman, Allah Ta'ala kata. Sifat dia suka memberi. Itu salah satu dia kalau dia kaya dia memberi tu. Tapi tak kaya pun boleh jadi juga. Dia memberikan tadi keselamatan, salam kepada keliling dia. Walaupun keliling dia jahil ke munafik apa, buat entap dia macam mana, tetap dia tak ada fikir untuk nak apa-apakan, dia tetap dia. Jadi beruntung kalau kita faham betul-betul konsep mengenal diri, mengenal Allah ni. Watak-watak yang kita bawa, yang pertama tu tadi, akhlak kita bertambah. Dipukul, direndam, dibunuh apa, tetap juga dalam keadaan sakaratul maut. Sayyidina Ali yang ditikam kan, Abdul Rahman Muljam Rahman, tetap dia tak ada doakan celaka dalam kondisi yang dia tahu siapa yang tikam dia tak ada doakan kecelakaan pada dia. Malahan dia dengar firman Allah, kalau kau memaafkan, aku mudah memaafkan kau. Jadi dia pun memilih jalan memaaf. Dalam condition yang macam tu, kita orang sikit aja usik kita susah. Apatah lagi ini Sayyidina Ali, makam dia menunjukkan dia sentiasa menjaga diri dia tu dalam sifat Rahman, betul? Sampai kepada peringkat sakaratul maut pun dia tak bayangkan ketahanan. Ya Allah, saya tak tahu macam mana punya jenis manusia lah. Kalau dia tu dia dikurniakan Allah sifat arah, dia panggil hamba ku yang bersifat Allah sendiri yang daunkan sifat Rahman tu pada diri, lalu dia mentah, dia tak merasa diri dia, maknanya dia itu adalah sifat. Kerana daripada sifat Rahman tu akan keluarlah sifat-sifat yang asma-asma yang lain. Contoh Ar-Rahim pada Ar-Rahman mesti arah. Tapi Ar-Rahman tu dia berkait dengan, bukan kita kata Ar-Rahman tu nanti sifat ni Rahim ni lain pula. Tak, dia berkait sebenarnya, satu jua. Jangan kita pula bila kita kata Ar-Rahman dia tak kekait dengan Al-Qudus, As-Salam, tak. Jangan salah faham. Ar-Rahman ni dia satu nama yang maknanya amat kelompok yang saya cakap tadi, kelompok yang besar. Dalam tu ada macam-macam ketegasan, qahar, jabar, memaksa. Dalam tu ada semua. Ada kudus yang suci. Sifat dia dalam tu salam, memberi kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Salam langsung diberi makna salam tu rahmat. Yang kita bagi salam, ke kanan kita bagi salam dalam solat, ke kiri kita bagi salam. Apa makna dia? Bertanyakan orang, bertanya apa sebab kita ni kita dah sampai ke sini, kita sambil itu kita apa sebab kita bagi salam, dengan siapa kita bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum. Ada orang kat sebelah kita? Ha? Siapa yang kita bagi salam? Kita minta maknanya awal dan akhir, zahir dan batin. Awal, akhir, kanan, kiri, zahir, batin. Kita minta sentiasa kita mendapat salam, dan sentiasa apa yang ada, yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, sekalian yang ada, semua tu mendapat salam sejahtera. Jadi di situlah maknanya. Jangan kita bagi salam kita. Ada orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kat mana dia dapat saya tak tahulah, tu letaklah. Assalamualaikum warahmatullahi, kiri pula. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mana belah kanan dia di syurga, belah kiri dia di neraka. Dia balik gitulah. Saya tak kata salah, tapi engkau ambil daripada mana aku tak tahu. Itu terserah. Tapi yang sebenarnya kita memberi salam awal dan akhir, zahir dan siapa dia? Sekalian alam ni kita bagi Dia tak perlu mata tu, tak perlu apa. Kita punya ingatan tu yang penting. Maknanya sekalian alam ni kita bagi salam lah. Belah kanan, belah kiri, belah dalam, belah luar, zahir, batin, kan? Awal, daripada awal dulu kita bagi salam sampai ke akhir kita bagi salam. Jadi semua kita bagi salam, betul? Mana itulah hamba Allah yang membawa sifat rahman, dia akan selian alam dia bagi salam sedar. Jadi kalau kita faham konsep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah nak ajak kita membawa kesejahteraan, keselamatan kepada keliling kita, sekian alam. Bukan saja sesama Islam-Islamnya, sesama bukan Islam, bumi kita pijak elok-elok. Sebab kita dah bagi salam tu terbawa. Salam kanan dan kiri kita faham kan. Angin kita tak marah. Apa saja ciptaan Allah sekian alam ni semua kita bagi kita bagi salam. Tu. Al-Fatihah semua kita bagi salam. Dengan iblis-iblis kita bagi salam. Marah orang dengan saya gitu. Si Haji ni iblis punya bagi salam pula. Kau tak faham. Kalau kau faham, maknanya tak ada satu pun ciptaan Allah kau akan mengatakan batil. Semuanya berguna. Semuanya tepat sempurna Allah jadi. Baik, buruk. Tinggi, rendah. Semua yang dilawannya. Semua dua-dua tu, kalau kita duduk dengan Allah, kita tahu dia yang ciptakan. Kita tak memprotes. Dia ciptakan batil, dia ciptakan iblis. Iblis kau bawa watak ni, jadi kita tahu bila dia suruh kita tu mesti tak betulnya. Jadi kita tahu kan. Tapi kalau dia tu tak ada, macam mana iblis? Nak kita terima kasih dengan siapa? Tak ke kita terima kasih dengan Allah, iblis? Kalau dia tak ada tadi, macam mana? Kita boleh ada tak di muka bumi ni? Kalau iblis tu tadi tak goda Hawa tak goda Adam, kita ada tak? Tak ada kan? Nyanyi kita kan? Terima kasih iblis kau ada. Jadi mana bukan saya cakap dia tu iblis tu bagus, maknanya jangan kau hina dia. Dia tu Allah ciptakan, dia ada posisi dia. Cuma kita belajar kenal iblis tu tadi. Setelah kita dah kenal diri, kita kenal Allah. Boleh kita belajar kenal makhluk Allah. Ajarlah bagi faham. Tapi kita kena bijak mengambil mana yang baik, mana yang yang mana yang kita selalu duduk dengan Allah. Kita duduk dengan Allah, kita tak risau dah. Dia sendiri ajar kita iblis. Dia datang, Rasulullah panggil. Rasulullah SAW panggil. Takut dia nak jumpa Rasulullah tu. Allah Ta'ala kata, jangan kau hampakan kekasih aku punya permohonan, iblis. Pulang kabut dia pergi. Tunduk kepala dia. Iblis, kau tak nak bertobat? Tak boleh, posisi aku dah gini. Sombong. Dia kata gitu, posisi aku gitu. Jadi apa musuh kau? Engkau lah. Kenapa? Sebab engkau dah kenal, kau yang paling kenal Allah SWT. Kedua, orang yang sama macam kau juga kenal Allah SWT. Aku tak boleh. Nak pandang dia tak boleh. Cahaya dia, orang yang kenal Allah Ta'ala ni, cahaya dia
seolah-olah aku akan kena percikkan kemurkaan Allah. Sebab diri dia tu dah kenal Allah, tak ada dah. Maknanya aku nampak hanya cahaya Allah SWT. Jadi tak berani aku nak menghampiri. Jadi aku hanya bergoda-goda keliling-keliling dia tu tadi. Jadi itulah beruntungnya kita dipilih oleh Allah untuk membawa sifat Ar-Rahman. Kerana kepemurahan tu nikmat yang kita tengok ada dalam Quran, ada surah tu, surah Ar-Rahman ni. Kan? Itu tadi. Lagi apakah surah-surah yang memberikan nama Allah tu sendiri? Asma Allah. Ada tak? Selain surah Ar-Rahman. Lagi apa surah apa lagi? Tak ada rasa saya. Ar-Ra'ad, surah apa ni, Waqi'ah, surah apa lagi? Al-Fat, Kak. Specialnya tadi. Dan dalam surah Ar-Rahman tu dia menceritakan banyak nikmat-nikmat dia. Orang yang membawa watak ni dia akan mengecapi nikmat-nikmat. Dia berkehidupan dengan Rahman Allah. Tak, kedamaian, tenteram, aman. Dia tak ada nilai-nilai untuk nak apa orang kata membawa watak-watak yang akan membuat kita jadi lupa kepada Allah. Dia akan sentiasa bawa kita kepada mengesakan kepada Allah. Ya? Itu dia pandai pergi pun sentiasa dia bawa itulah panji-panji tu. Kasih sayang. Mana Ar-Rahman, pemurah. Sebab bila orang tu pemurah, kita tengok. Ke mana pun dia pergi orang suka. Jadi pemurah saya cakap bukan makna dia kaya, jangan. Kita kebanyakan kalau pemurah kita fokuskan kaya, tak semestinya. Tapi itu salah satulah. Salah satu cabang dia. Banyak cabang lain. Contohnya pemurah bila dia sampai satu tempat dia akan doakan keliling dia, ibarat. Dan sepanjang perjalanan dia semua dapat barak. Hati dia sentiasa dengan pemurah. Mana dia pergi, dia tak nak sia-siakan kehidupan dia dengan watak posisi yang dibagi oleh Allah. Hamba Ar-Rah. Jadi kita tengok posisi kita ni, kalau Ar-Rahman, kita pemurah tu ke mana? Kalau kita tak berapa nak ada, sederhana, kita gunakan cara lain untuk dapatkan sifat apa ni orang kata watak Ar-Rahman tu tadi. Kalau kita tak amaliahkan, kita tak, maknanya tak memproses, tak apa ni, manajemen kan dalam diri kita begitu, maka kita akan rugilah. Mana sebab apa? Kita mengolahkan watak yang tu tadi dengan watak-watak yang ke nafsu syahwat. Saya cakap semalam apa? Bila kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak boleh nak bawa lah. Jadi dia akan pergi ke kiri tadi, pergi kepada nafsu syahwat. Yang ni original hak turun kita ada belajar ilmu mengenal Allah, kita dapat ketakwaan. Untung kita. Tapi kalau kita tak belajar benda ni, dia akan pergi ke kiri. Tu tengok sakit kau. Dia ajak kau berdebat. Syahwat memang gitu. Bala tentera dia tu banyak. Dia di istana dia sendiri. Semua hebat-hebat. Dia tahu kelemahan kita. Cukup-cukup dia bantai kita. Pergi ke syahwat begini. Nafsu tu memang pergi ke syahwat. Syahwat tu apa makna syahwat? Kehendak kita. Syahwat tu kehendak kita. Itu bahaya tu. Itu yang jadi kalau dibiarkan lama jadi Fir'aun, jadi Namrud, jadi Hammam dan sengatan dengan benda tu. Dia ajak orang tu takut dia yang boleh tenangkan orang, dia kata. Dia menutupi hak. Ya Allah, ya Allah.
Kita bersyukurlah banyak-banyak. Keadaan kita ni masih Allah bagi dalam keadaan nakkan dia je. Hingga satu kuman pun kita tak mau ada lagi diri kita. Maknanya satu kuman tu maknanya masih ada lagi cinta kita yang menyebabkan terputus kita dengan Allah. Kalau dia ada tu maknanya kita lupa Allah Ta'ala. Apa benda tu? Kalau dia datang tu tadi, kita tak sengkang, tak cepat tu, maknanya kita ada dua dalam mana diri kita dua, dan kita akan menemui kepahitan. Kita menemui innal insana lafil khusr, dalam kerugian melayan benda itu. Dia kalau ujian tu tadi kepada yang menimpa tu, orang yang bawa ujian tu kita tak berapa nak kenal. Contohlah, tiba-tiba orang gila ni datang daripada belakang, dia bantai ke belakang. Kita tengah dokong anak tu hampir nak jatuh dah depan orang ramai. Orang gila ni tepuk anak kita, hampir jatuh tergolek. Kita pun bangun nak letak anak, nak belasah dia, kan? Itulah ibaratnya ada orang pula cakap dia jadi kita ada sifat tadi yang kata yang dibagi tadi, ketakwaan tu terkejut, kan? Tapi gila, aku lagi gila. Dia datang, dia lawan yang tadi dah mula-mula tercakap dia tak betul. Sudah dia tak, kita tak puas hati lagi. Mana boleh kau tahu gila kau nak tengok gila aku pula. Dia dah mula dia berbalah. Jadi kalau hamba Ar-Rahman, dia tak ada berbalah-balah. Dia sentiasa dengan Allah, dan apa aja orang buat dia akan balas mahal, ya Allah. Kalau orang tak kena posisi orang yang disayangi, saya cakap tadi, kan, orang gila lah ketuk kita boleh cool lagi lah kira. Tapi yang ketuk ni orang yang kita sayang, kita dah buat betul kan, dia tiba, bukan senang nak olah kan, bukan senang. Siapa yang kita cinta contohnya? Siapa dia? Selain Allah lah maknanya. Tapi cinta kita tetap melebihi kepada Allah dan Rasul. Boleh cinta yang lain. Siapa yang paling yang lain selain Allah dan Rasul yang kita cinta? Mak kita, betul? Tiba mak kita buat kita macam tu, boleh? Kita pun cinta dengan mak kita. Macam mana kita nak sedangkan mak kita tu dia pukul macam orang gila tadi, dia pukul kita. Boleh tak kita olahkan? Kalau dia tu tadi maknanya orang luar, orang gila ketuk kita, lepas tu orang kawan dia cakap kau jangan pukul dia tak betul. Daripada jauh signal kan, kita down kan. Tapi orang yang sendiri selalu dengan kita maknanya mak kita ke apa, bapak kita ke, abang kita ke, dia buat kita macam tu. Allah hantar suruh buat kita, nak tengok diri kita macam mana. Baru kita tahu, ya Allah, lemahnya aku, ya Allah. Kena orang yang aku cintai, makhluk yang aku cintai buat. Tu saya cerita guru tarikat Ahmad Ar-Rifai, macam mana dia ni berzikir duduk tengah-tengah. Guru tarikat ni wali Allah besar, keliling nak murid dia ramai, dia duduk tengah-tengah. Isteri dia basuh baju, air basuh baju tu dia angkat, dia siram kat Ahmad Rifai, suami dia, depan orang ramai yang berzikir. Ahmad Rifai kata apa? Pergilah. Dia tak ada nak bangun, nak sepak bini ke, nak halau bini, tak ada. Nak pujuk bini dia, kenapa kau buat macam ni, tak ada. Dia kata apa? Aku nampak perbuatan Allah. Subhanallah. Ada lagi ke manusia macam ni sekarang? Susah kita nak. Wanita-wanita sekarang melahirkan manusia-manusia yang bersifat Allah Ta'ala Rahman tadi. Sentiasa bagi salam kepada orang jahil ke, orang tak betul ke, buat tak elok dengan dia tetap bagi mengucap, membalas dengan salam. Walaupun perkataan orang tu macam-macam yang tak betul, luar dalam kain, dia tetap Ar-Rahman, dia bawa watak. Dia jaga sifat. Ya Allah, saya tak mampulah, saya cakap. Tak mampu kita nak. Dia saya baru
Tak sampai 2 tahun bayarkan saya orang tu. Tiba dia buat tak elok, saya dah mula tawar. Lama-lama kau keluar lebih baik. Tak sampai 2 tahun ketahanan kita. Nak tunjukkan tadi bawa watak Ar-Rahman. Pemurah tadi kan. Jadi saya kata, tapi sekurang-kurangnya kita tahu. Dalam kehidupan kita jangan kita yang susun. Biar Allah yang susun hidup kita tetapkan diri kita dengan Allah. Apa pun yang disusun mesti cantik, olahkan. Jangan kau pertikaikan. Kalau kau pertikaikan, kau masih lagi kena perbaiki cepat. Perbaiki jangan. Menangislah, menjerit, ya Allah, ni ujian berat sangat ni ya Allah, sampai aku rasa dia dah ada dah, engkau pun ada. Aku tak nampak perbuatan kau pula ya Allah. Biasanya aku boleh nampak ni semua perbuatan kau. Bila kena ujian macam ni, aku tak nampak perbuatan kau. Aku nampak orang ni tak betul ya Allah. Dia benar. Dia menangis. Dia tak nak duduk makam tu. Sebab makam tu pahit. Dia nak duduk makam Ar-Rahman dia. Tu dia cari jalan tu. Jalan jumpakan balik, duduk. Tu pun diteguhkan Allah, dipelihara hafiz oleh Allah. Baru bukan makna kita yang teguh. Kalau kita mengaku kita teguh, kena juga. Ada lagi diri gitu. Sampai serah diri sampai tak ada diri, merasa ada di tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwwata illa billah. Saya kata, mengajilah kau banyak-banyak. Bulan Ramadan mengaji banyak-banyak, tapi hidupkan sesuatu yang kau dah tahu. Kan? Tapi baca Quran nambah banyak. Tapi engkau yang dah kau faham tadi, macam mana kau jaga tak hidup tu tadi? Itu ibu dia tadi, kau jaga tak? Dia bagi kau kekayaan, kau dah terbiasa bersyukur pada Allah. Tiap-tiap tahun kau akan bagi budak-budak anak yatim, bagi buka puasa rumah kamu. Biar berkat rumah kamu, sebab ada anak yatim yang duduk. Sebab anak yatim ni konsep dia memandang kepada siapa tu? Rasulullah anak yatim, fa amal yatim apalah. Jangan kau keraskan anak yatim. Itulah dia kata jangan kau keras. Sebab aku yang jaga dia. Dia lahir bapak dia tak ada. 6 tahun nak masuk 7, mak pula tak ada. Bergebuk-gebuk semua nak bela. Aku aja Allah Taala kata yang bela. Special tadi. Didikkan Allah. Oleh ni didikkan ulama ni, didikkan wali, ini didikkan raja. Macam mana watak? Kan lain-lain. Kalau raja macam mana anak dia kalau di watak? Kalau sekarang punya raja. Tapi bukan bumi sini, tempat lain. Kalau ulama macam mana? Kalau dia tengok dia ada kategori macam mana? Oleh ahli mancing mana? Kalau dia nelayan macam mana? Kalau dia masuk hutan punya cari kehidupan dia macam mana? Jadi semua tu Allah Ta'ala bagi posisi semuanya betul. Selagi kita, tapi kalau kita tak dengan Allah, apa pun kita buat semua tak betul. Tapi kalau kita pegang semua nikmat, kita pencuci sampah nikmat, kita beruntung dapat membersihkan kawasan. Itu sifat daripada sifat kesucian. Yang kita ingat orang suci sampah, kutip sampah, dia tu tolong bersihkan kita punya najis-najis. Patut kita bersyukur, terima kasih, bukan menghina dia. Kami jawatan rendah, kami itu bukan jawatan rendah. Semua kita tak pandai olahkan. Kita membersihkan bumi ni. Kebersihan adalah separuh pada iman. Kita dapat separuh iman. Betul? Lepas tu manusia punya pula kita bersihkan. Ya Allah. Tapi kalau kita dah kata, alah kerja ni nak tak nak, kita memprotes Allah punya bagi kau kat dunia, kau sebagai pencuci apa ni, kawasan padang permainan atau kawasan kampung, engkau tak rasa itu nikmat yang besar. Kau memikirkan kalau macam jadi raja-raja ke mewah kan bagus hidup ni. Kau tak ada qanaah, tak ada merasa cukup segala apa yang Allah dah bagi. Itulah maknanya kehidupan. Allah yang nak mentajalikan pada kita sifat Rahman, Rahim, Malik, Kudus, macam-macam. Bukan 99 lagi, beribu lagi. Nak dia bagi tajalikan, dialah dia tu
Jangan kau pandang durian tu, jangan kau pandang maknanya semata-mata buah tembikai. Tapi pandanglah sampai kepada rasa, dan kau pernah rasa buah tembikai tu bahawasanya begini-begini kau olahkan, dan kau olahkan lagi. Ya Allah, engkau tu lebih, olahkan betul-betul sampai kau duduk di situ, baru kau ikat dia, jangan keluar lah. Berpegang kepada tali wa atasimu bihabli wala tafarraq. Jangan sekali-kali bercerai. Memang watak-watak iblis, watak-watak apa ni, yang benda-benda batil ni memang suka membawa kita kepada kawasan dia lah. Nak biar kita ni meramaikan dia lah, geng kan, maknanya sifat batil. Jadi tapi kita ni maknanya masih lagi dalam Al-Hafiz. Kita ni dibagi Allah pemelihara. Dia bukan kita ni hebat, dia yang pelihara. Dalam skrip dia tu, dia termasuk bagian daripada pemelihara. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia. Waalaikumsalam. Jadi sejauh mana kita mengolahkan tak budu, sistem yang tak budu tu makna bukan menyembah, bahasa tafsir kan tak budu tu ia akan nak budu makna menyembah. Tapi sebenarnya tak budu tu dia bukan menyembah, mengikuti 100% sistem dalam kehidupan. Kita merasakan dia je, kita tak merasakan ada kita. Itu kita tahu ada tujuh. Mana proses lah, manajemen lah dalam diri kamu sekalian. Dengan itu sifat yang Allah Ta'ala sendiri nak. Dan memang dia tak ada engkau, itulah dia lah. Tapi kalau engkau menutupi, engkau kata engkau, sistem engkau, habis. Kehendak engkau minta dia, kau minta kita yang arahkan Allah, ada salah banyak. Kita tak boleh arah Allah. Yang mengarahkan kita ni semua Allah. Kita mengikuti je. Nak bagi rasa apa je lagi, nak bagi apa, kita tak tahu. Depan kita ni tak tahu satu saat, tak tahu nak makan apa, nak minum apa. Semua dia yang sampai ke penghujung nanti masuk apa, syurga neraka dah habis, dah tak ada apa nak perkirakan lagi. Itu semua kekuasaan Jangan gitu kau tu pada masa aku ada kuasa, tak ada, tetap juga sama juga di sini pun tetap kita ni kosong, Adam tidak ada punya apa-apa. Kalau ditanya orang, engkau kata tak ada hidup ni, engkau hidup. Ya, ini sebenarnya engkau yang nampak aku hidup ni sebenarnya dia yang bagi hidup, dia yang hidup, nak tunjukkan itu. Bukan kita nak merasa kita hidup. Kita tak pernah hidup. Yang hidup hanya Allah. Jadi apa pun kita perbuat atas sistem tak budu Allah, baru betul kita dapat kemanisan. Hidup kita dapat kemanisan Ar-Rahman. Sebab kita selamat sejahtera. Sebab sejahtera tu aman dengan Allah. Kita tak tempat selain daripada Allah, kita tak aman. Iya, tak percaya. Jadi kalau kita bermain kat dalam kenal diri, kenal Allah, wa fi anfusikum, kita akan jaga yang kat dalam tu. Ibaratnya gitu. Yang Allah Ta'ala suruh tengok. Wa fi anfusikum, di dalam diri kamu, mengapa kamu tak perhatikan? Jadi bila kita dah faham tadi, Allah bagi faham kenal diri dia tadi, kita akan mengutamakan nombor satu di dalam kita punya yang kita membesarkan, mengagungkan dia, mengikut sistem 24 jam. Dia tu yang kita sampai apa pun yang kita buat, kita maknanya di luar kesadaran. Maknanya di luar sedaran tu, dan memang kita tak ada apa yang kita nak sedar kita. Jadi saya suka terbalikkan. Kalau kita ni rasa ada kita tu angan-angan, tu tak sedar tu. Tu kena estrial tu. Bagi saya gitu. Tapi kalau dia tak rasa ada diri kita, itu yang betul. Itu yang betul yang dikatakan manusia yang kamil, sempurna kepada yang maha sempurna. Aduh. Tadi buka YouTube tadi ada satu orang dia kata, siapa dia kata tadi tak, yang Indonesia tu apa tadi? Ujang apa nama dia?
Yang Indonesia kawan saya hantar tadi saya buka tu. Ihsan Tunjang. Ihsan Tunjang tu dia seorang yang baru yang kita dapat dengar, dia kata apa? Tauhid pelajaran yang pertama Rasulullah bawa. Baru solat, baru apa yang lain. Tu dalam YouTube mana kita maknanya. Sebab Nabi-Nabi kan saya dah cakap 124,000 semua bawa la ilaha illallah. Barulah Adam, barulah Yusuf, baru apa ni Musa, baru sampai kepada Rasulullah SAW tetap bawa la. Mana dia lari tajuk. Dia orang tetap akan mengesakan Allah, ajar sahabat-sahabat dia, isteri-isteri dia, semua sekali kaum dia mengesakan Allah. Tak ada hal tuju lain. Macam kita ni cerita, tak ada tuju lain. Kita nak kan betul-betul faham kepada dinding zat tauhid, dinding dia sampai dah betul-betul kita nak ada masih ada dalam diri kita, ada sikit pun kita menangis. Ya Allah, tadi aku duduk dengan kawan banyak betul aku lupa pada Engkau ya Allah. Dia mula datang detect dia bila kita belajar. Tapi kalau kita tak belajar, minta maaf saya cakap. Dia pergi ke belah kiri kita, jadi nafsu syahwat. Nafsu syahwat tu nak kehendak kita je. Dia berwujud ada diri yang maknanya diri yang menyembah hawa nafsu. Allah Ta'ala kata ada manusia yang menyembah hawa nafsu. Dia ingat dia betul lah sebenarnya. Yang asli datang tu tadi, engkau tak belajar mengenal diri, mengenal Allah, dia pergi kat tempat yang syahwat kau. Lepas tu kau olahkanlah syahwat tu daripada tak betul, kau kata betul. Ataupun kau biarkan dia, nantilah kau muda lagi, nantilah dah umur 70 dah tak larat baru nak buat. Tu kita jangan sampai begitu kan. Kalau boleh masa kita muda-muda kita dapat ni, kita puas-puas kan. Pepatah orang Indonesia kata kan, kalau pemuda kupas-kupasin, kalau petua tinggal patoknya. Masa muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya, dia kata. Dia kata. Maknanya dia kata masa muda puas-puaskan kita, betul-betul mengesakan Allah, betul-betul kita bawa watak ni kan. Nanti tinggal tua, nanti orang mengambil pengalaman kita. Ya. Kita dah masa muda tu kita dah dapat, kita dah bersungguh-sungguh menyebarkan benda ni. Masa tua tinggal bongkok, maknanya orang pula datang minta kita punya pemikiran kita pula. Takkan dah tua nak pergi kan dia dah. Jadi macam tu orang pula datang pada kita minta nasihat-nasihat, buah-buah hikmah. Jadi di situ datang nanti. Memang Allah Ta'ala akan membalasi tanda-tanda Allah orang ni betul-betul banyak. Jadi tengok, perhatikan dalam diri kita ni. Tak ada kita nampak kehebatan kita. Tak ada kita nampak kebaikan kita. Tak ada yang kita nampak semuanya perbuatan-perbuatan Allah. Kalau baik tu perbuatan Allah, buruk pun perbuatan Allah. Kerana kita dah faham kita duduk hanya dengan dia. Jadi kita nampak dia yang membuat. Nabi bunuh budak kecil. Hidin kau lubangkan. Hidin kau naikkan tembok dia. Nabi dia apa peduli, apa dia suruh dia buat lah. Dia bukan tahu nak upah ke apa benda ke. Dia buat apa Allah suruh. Kita pun sama. Orang buta datang, dia kata bagi lebih sikit. Kita pun ambil. Dalam tu dia kata gitu. Tapi kalau dalam tu tak kata gitu, kau nak bagi? Tak boleh bagi. Kalau diam paling tidak pun kau diam, kau tak bagi. Sebab dalaman kau tu tadi dia tak bagi rasa untuk. Itu cakap mana ada kekuasaan apa-apa kita. Lintasan warid yang datang yang halus pada kita tu macam ilham. Itu pun kita tak boleh nak buat apa sebab dia yang kontrol. Bila tu bagi tersentuh, perap. Tapi kalau tu tak datang, apa yang kau nak boleh buat? Ya. Kau nak angkat jari kau nak ke sini pun tak mampu kau nak angkat itu. Bukan kata berkata-kata tak mampu nak angkat sebab dia tak bagi kau angkat. Pernah mengalami pengalaman macam tu? Mata ada tapi tak dapat lihat. Dia ajar kita, aduh biol aku jadi. Biol.
Mata ada rupanya. Pun dia nak ajar. Engkau yakin mata kau boleh lihat ke? Atau akunya yang bagi engkau penglihatan? Akunya ke yang bagi penglihatan pada engkau? Ataupun engkau tu melihat dengan sebanyakkan kita, kau tak belajar benda ni, kita akan kata kita yang boleh, kita yang mendengar, kita yang bercakap, kita yang berkendak. Naya aku rasa macam aku rasa nak makan nasi kerabu lah. Aku dia Allah ke atau dia? Ya, biar jelas lah aku yang macam mana tu. Kalau kau kata aku tu dia je, maknanya betul lah. Tapi kalau aku tu kau ada dua, aku ada, Allah pun ada. Itu yang jadi. Kita menutupi Allah tu bagi rasa nak makan nasi kerabu, kau rasa engkau menutupi hak Allah. Cuba kau cakap, Allah ni nak bagi aku rasa makan ni ya.